Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan muliakan Tuan Imam, jawatan kuasa surau muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita berjumpa lagi pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita, di mana kuliah kita pada minggu lepas kita habis bab pasal yang kedua, iaitu berkenaan dengan qazaf, yakni menuduh zina sampailah kepada tajuk lian. Sebelum kita masuk tajuk al-khamru, saya saja hari ini nak bincang sikit dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat apabila ustaz-ustaz nak mulakan kuliah ataupun apabila khutbah dimulakan, dia akan sama ada mula dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun dia selawat ke atas Nabi, ataupun tasyahud, atau dia gabung semua. Persoalannya kenapa dibuat macam tu? Kenapa dimulakan kuliah-kuliah ke majlis ilmu ke pidato ke ucapan ke khutbah tu dengan perkataan-perkataan itu? Benda ni dilakukan bukan saja-saja kan, bukan saja. Mesti ada sebab. Di antara sebabnya itu adalah kerana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah terputus daripada mendapat barakah. Jadi hadis ni menjelaskan kalau satu-satu perkara kita nak buat, atau kullu amrin, semua perkara lah yang nak dilakukan, yang tidak dimulakan dengan bilhamdu, dengan alhamdulillah, bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, dia tak dapat keberkatan. Jadi sebab tu bila khutbah pun alhamdulillah kan, bila ucapan kita kena mengucap dulu alhamdulillah. Dalam hadis yang lain juga riwayat daripada Abu Daud, kullu kalamin la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak dimulakan juga dengan pujian kepada Allah, dengan alhamdulillah, adalah terputus. Kalau tadi semua perkara, yang ini semua percakapan, semua ucapan yang tidak dimulakan dengan
Alhamdulillah terputus. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan kullu khutbatin laisa fiha tashahhud fahiya kal yadil jazma. Semua khutbah-khutbah, ucapan-ucapan, pidato-pidato yang tidak dimulakan dengan tasyahud, dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, seperti tangan yang kena kusta. Jadi maknanya satu amalan yang tak baik lah kan, yang tak baik. Jadi sebab tu dimulakan kalam itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kan. Okay, dalam hadis yang lain pula disebut kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fahuwa aqta abtar mamhuq min kulli barakah. Semua perkara penting yang tidak dimulakan dengan bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, wassalati alayya, dan selawat ke atasku, kata Nabi, fahuwa aqta, dianya terputus, abtar, hudung, mamhuq, terhapus, min kulli barakah, daripada segala keberkatan. Jadi nak mulakan apa-apa juga disuruh supaya alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi. Okay. Selawat ke atas Nabi ni macam-macam lah. Okay. Versi selawat itu tak apalah, yang penting Allahumma salli ala Muhammad lah. Okay. Dan dalam hadis yang lain, kullu kalamin la yuzkarullah fihi fayubda'u bihi wa yusalli alayya fihi fahuwa aqta mamhukun min kulli barakah. Setiap ucapan yang tidak disebut nama Allah, la yuzkarullah, tak disebut nama Allah padanya, iaitu tidak disebut nama Allah padanya di permulaannya. Wa yusalli alayya, dan tidak pula baca selawat ke atas tu, kata Nabi, cacat dan terhapus daripada segala keberkatan juga. Jadi maknanya ucapan-ucapan yang tidak dimulakan dengan apa? Dengan selawat ke atas Nabi dan juga puji-pujian kepada Allah Taala juga akan terhapus. Ada beberapa hadis lagi. Di antaranya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdu aqta. Wa kulli amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bizikrillah aqta. Tiga hadis ni dia ada beza sikit. Dia kata yang pertama, kalau tak dimulakan dengan alhamdu, segala pujian, kata. Kalau tadi alhamdulillah kan, ni bilhamdi, dengan pujian pada Allah lah, ataupun dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun dengan bizikrillah, dengan mengingati Allah. Jadi semuanya itu para ulama dia rangkum lah, dia rangkum jadi satu. Apa sebenarnya yang membolehkan kita mendapat barakah di awal, ataupun yang perlu dibuat di awal suatu perkara supaya kita dapat barakah? Kerana hadisnya itu dia ada beza-beza sikit. Jadi ulama mengatakan yang paling penting sekali sebenarnya nak mula sesuatu tu kena ingat Allah Ta'ala dan kena dizahirkan ingat Allah Ta'ala itu. Jadi bila dizahirkan dengan Allah Ta'ala itu, di antaranya kalau Imam Bukhari, dia dalam tulisan dia memadai, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim dah masuk semua tu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tu
Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dah masuk. Alhamdulillah pun dah masuk. Kat situlah segala selawat-selawat pun sebenarnya dah masuk dah. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada ustaz Bismillahirrahmanirrahim, mula terus kuliah dia. Dia mungkin ambil pandangan yang tadi itulah. Ya. Ataupun dia mula dengan Alhamdulillah. Jadi dia ambil juga dengan maksud mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni nak buat apa-apa, yang pertama kena ingat Allah Ta'ala dululah. Jadi bila kita ingat Allah Ta'ala, barulah bila ada niat-niat nak buat benda-benda tak baik tu kan, jadi bila ingat Allah Ta'ala tu, kita dengan sendirinya akan menghalang diri kita daripada buat perkara-perkara yang tak baik. Okay. Barulah kita masuk pada tajuk kita hari ni. Iaitu fasal yang ketiga daripada kanun jenayah syariah. Bab minum arak. Arak ialah minuman yang memabukkan. Dalam bahasa Arab disebut khamar. Berasal daripada khamara yang artinya menutupi. Sebab tu bila orang minum arak, akalnya tertutup. Ya? Jadi tak dapat berfikir dengan sempurna lah. Tak dapat fikir dengan baik. Ya? Seorang yang minum arak atau khamar, biasanya dia mabuk. Hilang akal fikirannya, tertutup jalan kebenaran. Dan dia lupakan dirinya dan lupakan Allah Ta'ala. Ya? Memang yalah, dah terhijab dia punya akalnya kan, tertutup fikirannya. Maka jangan katakan Allah Ta'ala, dirinya pun dia lupa kan. Apatah lagi nak fikir benar ataupun salah kan. Dalam keadaan waras pun masih pilih yang salah lagi kan. Ini kan pula dalam keadaan akal yang tak boleh menilai kan. Memang nafsu lah yang diikut. Ya. Okey, minum arak hukumnya adalah haram. Sama ada sedikit atau banyak. Mabuk ataupun tidak. Kecualilah ketika darurat. Dan arak itu adalah najis ainnya. Air arak tu najis. Ya. Jadi arak ni sikit ke, banyak ke, rasa-rasa ke. Nak rasalah macam mana rasanya, tak boleh. Ya. Nak cuba-cuba pula kan. Ya. Baunya memang dah busuk ni. Macam ni rasanya ya. Tak payahlah macam rasa sedap ke, tak sedap ke. Ya. Dia tak boleh. Sikit ke banyak. Kecuali darurat. Tadi maksud darurat ni tak minum mati. Itu kena faham macam tu. Bila sebut darurat-darurat ni, tak minum mati. Pada waktu itu ada keharusan. Katalah terperangkap entah macam mana dalam bilik tak ada air. Manusia ni pula bila tak ada air maksimum 7 hari lah boleh hidup. Ya? Jadi itu je lah air yang ada yang boleh diminum. Jadi kena teguk sikit. Teguk untuk hidup, bukan teguk melantak. Ya? Teguk sampai gila. Tak boleh. Ya? Teguk sekadar untuk hidup. Ya? Okay. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah atau apalah, nasib apalah, adalah semata-mata kotor, najis, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Ya? Kalau dulu dia memang panah lah. Ya? Sekarang ni macam-macam. Ya? Pusing. Berhenti kat mana?
Itu nasib juga. Sekarang tu banyak pula dekat kedai-kedai tu mesin angkat apa, bayar RM1 ni apa yang boleh diangkat. Tak boleh angkat, habis duitnya. Itu pun satu bentuk juga. Ya. Apa lagi? Ini macam-macam bentuk judi yang ada lah. Ya, yang diolah. Ya. Tak apalah. Tapi ayat ni kita nak ambil tadi dari segi arak. Arak itu adalah perbuatan kotor najis. Jadi bila najis sikit pun haram. Kan? Nak rasa kencing dulu. Umpamanya gitulah. Rasa berak kau. Nak rasa ke tak nak rasa? Kalau nak juga pelik. Gila kan? Macam orang gila. Okey. Dalam kanun jenayah syariah, seseorang yang telah sabit kesalahan minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, tak kira lah namanya apa, nak bagi nama arak ke, nak bagi nama tuak ke, nak bagi nama entah apalah, saya pun tak tahulah nama-nama arak ni kan. Tapi maknanya dia memabukkan lah. Dan dia ada kadar-kadar dia lah sebenarnya untuk sebab contohnya macam nira kan. Nira tu satu ketika dia boleh jadi tuak. Ini tuak Selangor lah, bukan tuak Kelantan kan. Kemudian satu peringkat dia akan jadi cuka pula kan. Dia jadi ada dia punya tahap-tahap alkohol dia ke apalah, macam mana lah dia punya kadar dia tu yang menyebabkan mabuk lah. Sebab tu kalau yang suka minum air tuak tu kena rasa-rasa lah. Kalau dah masam tu jangan terus diminum lah. Takut dia punya kadar kemasaman dia tu telah sampai kepada tahap arak. Okey, jadi kalau dia minum sesuatu yang memabukkan, walaupun tak mabuk, dia kalau dah biasa minum arak ni, 1 jam pun tak mabuk. Saya pernah lah naik kapal terbang, duduk sebelah orang Sarawak ni. Dulu lah, lama lah. Minta arak, Allah, dah lah baunya satu hal. Pas cawan. Saya pun dah kisah, mabuk dalam kapal terbang orang ni. Tanya dia, kan, awang mana? Tak mabuk ke bang? Tanya dia kan. Kalau sekadar 4-5 cawan tak mabuk, 2-3 jam pun tak mabuk. Ya, ini dahsyat. Minumnya macam mana kan? Ini walaupun tak mabuk tapi kerana benda tu arak, ya, maka hendaklah dikenakan hukuman sebat tidak lebih dari 80 kali sebat dan tidak kurang dari 40 kali sebat. Hukuman ini berdalilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakrin 40 wa Umaru 80 wa kullun sunnah wa hadha ahabbu ilayya. Rasulullah SAW telah menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebat. Abu Bakar menyebat 40 kali sebat. Umar menyebat 80 kali sebat. Semuanya adalah sunnah Rasul SAW. Dan ini yang lebih aku sukai, kata periwayat hadis ini, iaitu Ali bin Abi Thalib. Ali kata, aku lagi suka yang 80 kali ni. Jadi hadis ini riwayat Muslim. Jadi orang yang mabuk ni taklah kena rotan. Saya ada baca satu artikel tentang terapi untuk orang-orang yang ketagih. Tagih rokok, tagih dadah, tagih arak. Antaranya adalah dengan rotan. Dipukul. Tapi dia pukul terapi ni bukan macam yang apa
apa sebat dekat penjara sivil tu. Itu sekali sebat aja. Kalau tak kuat mati kot kan. Kulit tak mati pun pecah lah kulitnya kan. Jadi yang ni dia terapi. Memang bukanlah tak sakit kan, tapi itu antara cara untuk hilang ketagihan. Jadi itu di antara hikmah lah. Kenapa 40 kali, kenapa 80 kali. Itu adalah dalil masing-masing. Okay. Untuk mensabitkan kesalahan seorang minum arak, tertakluk di bawahnya 3 sebab. Yang pertama, minuman yang diminum itu adalah khamar, iaitu minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran manusia. Yang pertama tu yang diminum memang arak lah. Yang kedua, orang yang meminum minuman itu mengetahui bahawa minuman yang diminumnya tadi memabukkan dan menutup akal fikiran. Dia tahu benda tu arak. Kalau dia tak tahu yang tu arak, tak masalah lah. Maknanya tak kena hukum lah. Mungkinlah kita kata macam mana boleh tak tahu kan. Tapi tuan-tuan, ini bukan cerita arak lah. Kawan saya seorang, dia pensyarah sukan lah. Jogging, balik pergi office. Kat office dia tu ada peti sejuk. Ada botol mineral dalam peti sejuk tu. Buka-buka dah dahaga kan. Dia minum. Tuan-tuan tahu apa yang ada dalam botol tu? Air tina kan. Saya pun pelik macam mana tina ada dalam peti sejuk kau kan. Ni lepas dia sihat lah. Lepas dia sihat lah. Waktu tu dia sakit. Dia kata ada orang bersihkan bilik tu hari tu. Dia bawa tina tu dalam botol ni. Dia letak dekat atas meja. Lepas tu orang lain pula tengok. Ni kat luar ni biar sejuk lah. Masukkan dalam sejuk. Dia pun balik-balik minum. Masuk hospital lah. Member kata, ni masuk ICU kata kan. Tadi elok-elok je jogging. Itulah balik jogging minum air tina kata dia. Astaghfirullah. Minyak lah, bukan air lah, minyak dia. Kita pun kata, tak bau ke? Kan? Kita lah duk fikir kan, tak bau ke? Masalahnya bukan cium dulu. Dah dahaga sejuk, sedap minum kan? Jadi kok lah ada orang ingat air apa. Sekarang ni kan macam juga yang dia kata arak-arak yang masuk dalam tin-tin yang macam apa? Macam air-air halal lah kan. Takut lah silap beli ke apa kan. Minum-minum mabuk. Oh ingat kan halal kan. Sebab setengah daripada kita ni bukan prihatin sangat nak tengok logo halal tu kan. Okay. Jadi maknanya dia tahulah masa minum tu dia tahu benda tu benda mabuk. Yang ketiga, sengaja melakukan kesalahan. Memang sajalah, saja minum. Seseorang yang meminum minuman yang boleh memabukkan dan dia tidak tahu bahawa dengan meminum minuman itu ia menjadi mabuk. Dia tak tahu. Tidak boleh dikenakan hukuman had ke atas orang yang meminum minuman itu. Sekalipun dengan sebab minum minuman tadi ia menjadi mabuk. Seorang yang meminum minuman yang memabukkan dan dia menyangka bahawa minuman yang diminumnya itu bukan minuman yang memabukkan. Tidak boleh juga dikenakan hukuman had ke atas orang yang meminum minuman. Yang pertama tadi tak tahu langsung. Yang kedua, dia sangka ini bukanlah arak. Okay. Dalam kanun jenayah, kes yang disebutkan tadi, dalam penghakiman, samalah hukumnya dengan kes wati syubhah. Iaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan perempuan yang disangkanya perempuan itu adalah isterinya sendiri. Ini hari itu dalam bab zina kita dah
Mula sepanjang lah yang ni ya. Kes ini termasuk dalam kes yang syubhat, yang tidak boleh dikenakan hukuman had ke atas pelakunya. Penghakiman ini merujuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah hukuman hudud itu dengan sebab suatu perkara yang menimbulkan keraguan. Ya, bagi memastikan tidak berlaku kezaliman ya, kepada orang-orang yang disangka telah melakukan jenayah itu. Kalau ada syubhat, bebas ya. Tak dihukum dengan hudud lah. Mungkinlah nak bagi takzir ke apa, bagi peringatan tu boleh ya, tapi tidak sampai ke tahap hudud ya. Sebab dia dalam kaedah hudud ni, dia ada satu kaedah dipanggil membebaskan orang yang bersalah itu lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi kalau tak yakinlah benda tu betul-betul dia buat itu dengan tujuan memang nak minum arak, memang nak apa. Jadi kat situ ada syubhah-syubhah yang kalau memang sebenarnya dia sengaja lah, tapi dia mengakunya dia tak tahu umpamanya, pengakuan dia tu kita terima. Dan akhirnya dia dengan Allah Ta'ala jawab lah. Kan? Tapi kalau kita tak terima, rupanya dia memang betul-betul tak tahu. Ini hakim je lah yang tahu kan, berdasarkan kepada hujah pendakwa dan juga peguam bela tadi kan. Okay. Okay. Seseorang yang tidak tahu bahawa arak itu haram, seperti seorang yang baru menganut agama Islam, atau orang yang tempat tinggalnya jauh dari orang Islam, tidak boleh dikenakan hukuman had, sekalipun ia mengetahui bahawa minuman yang diminumnya itu memabukkan. Kerana perbuatan mereka itu tidak boleh dianggap satu perbuatan yang sengaja. Kita ni, yalah kan, kalau kita fikir dunia kita, sekeliling kita ni, memang kebanyakan orang bukan Islam, dia tak kenal Islam pun, dia tahu dalam Islam ni tak boleh minum arak, tak boleh makan babi. Itu secara umumnya begitulah. Tapi mungkin ada orang-orang yang tak duduk dekat mana kita pun tak tahu, kok dalam hutan ke apa ke, orang asli ke umpamanya lah kan, yang dia pun selama ni duk buat tapai sampai jadi arak ke umpamanya lah kan ya. Kita pun pergi dakwah kat dia, dia masuk Islam, malamnya mabuk. Dia pun tak tahu lagi kan. Sebab tu tuan-tuan, kadang kalau kita baca hadis-hadis Nabi ajar pasal apa, pasal semayang ke umpamanya kan, macam mana takbir, tangannya kat mana, macam mana sujud, kepalanya kat mana kan, tangan kat mana. Kita ni yang dah Islam daripada kecil senang lah, dah nampak bapak kita dah buat. Tapi orang yang memang zaman Nabi tu jahiliah, tiba-tiba nak sembahyang, macam mana kan? Nabi nak ajar lipat kakinya macam mana, kita yang dah tengok hari-hari pun keras kakinya kan. Nabi ajar detail satu-satu kan. Jadi bila orang baru masuk Islam tu, kita jangan anggap dia tahu semua perkara dah. Dia baru tertarik dengan Islam, oh macam ni konsepnya, nak masuk Islam lah kan. Baru dia nak belajar tu, baru nak belajar ibadatnya macam mana kan. Tapi kadang-kadang tu lah orang kita, orang nak masuk Islam pun dibagi amaran-amaran. Ni besok jangan sampai keluar pula daripada Islam. Orang baru nak masuk Islam, dah kena marah dulu. Ni boleh tanyalah dengan mantan ketua kampung kita, bila nak Islam kan orang pergi jawatan agama lah, dia kata. Langsung tidak ada konsep meraih orang nak masuk Islam kan.
setengah-setengahnya lah kan. Sahabat kita yang dulu masuk Islam kat sini mana? Hamba tak nampak. Yang sunat semua hari tu. Ali ke siapa? Ada lagi sini. Dah pindah? Ya. So, tak dapat dijejaki lah ya. Ke masih ada kontak lagi? Tak ada ya? Semoga tetaplah imannya ya. Okay. Okay. Jika seseorang mendakwa bahawa ia tidak tahu tentang haram arak itu, sedangkan dia seorang Islam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Islam, wajib dikenakan hukum had sebagaimana yang diperuntukkan. Kerana alasan itu tidak boleh diterima. Dan perbuatan mereka minum arak tadi adalah dianggap satu perbuatan yang disengaja. Ya. Kalau dia memang hidup dalam masyarakat itu saya kata tadi. Kan? Macam mana boleh tak tahu kan? Kalau dia hidup memang dalam masyarakat Islam macam ni, memang patutnya dia tahu sebelum masuk Islam pun tahu kan. Tapi oleh kerana dia minum juga, tak kira lah baru Islam ke lama Islam ke kan. Jadi yang itu dianggap sebagai minum dengan sengaja juga. Maknanya bukan sekadar orang beralasan lah kan. Kan nanti kena tangkap, tak tahulah kan. Dia ada perkara-perkara yang dipanggil maklum minaddin bid-darurah. Maknanya benda yang semua orang tahulah. Macam itulah ya. Kalau macam sembahyang kan. Wah Islam so sembahyang. Wajib ke sembahyang ni? Ngarutlah tu. Kan? Ngarut tu. Dia benda yang memang tahulah. Kan? Adalah mungkin perkara-perkara kecil dalam sembahyang yang tak tahu, tapi dia punya prinsip sembahyang tahu, puasa tahu kan. Zakat tahu, mungkin zakat lah nak kira sikit tak apa-apa nak ni. Haji tahu kena pergi haji tu. Kan? Tapi tak tahu apa nak dibuat haji tu. Kan? Apa yang ada dalam haji tu. Kalau tak pergi tu memang susah sikit lah nak bayang. Ya? Orang yang belum pernah haji ni, kursus 5 kali dah. Tapi payah nak faham. Sebabnya dalam kursus tu banyak sangat cerita-cerita lain. Dalam haji tu kan. Sehingga bila kata haji ni pergi je wukuf, pergi malam tu kat Muzdalifah, besoknya 3 hari melontar dekat Mina, balik tawaf, cukup dah. Oh senang sangat. Kata haji ni ibadat yang senang. Cuma dia orangnya ramai lah. Orangnya ramai. Keadaannya tu kusut masak lah keadaannya. Kan? Nak mandi payah. Kan? Satu tandas kongsi 100 orang. Jadi kepayahannya itu bukan payah ibadatnya tu. Kan? Tawaf apa payahnya? Saja aku tawaf kerana Allah Ta'ala. Jalan aja lah 7 kali pusing. Sudah. Selesai. Tapi iyalah sebab tak pernah kan. Dia tak pernah. Lepas sa'i cukur. Oh dekat tepi tangga tu juga dia cukur. Yang dah biasa lepas sa'i pergi kedai. Cukur. Cukur kat kedai. Yang tak pernah tu lah potong sikit lah itulah kan. Boleh lah bukanlah tak boleh, tapi maknanya kerana tak pernah kan. Okay. Peminum arak yang boleh dikenakan hukuman had. Orang yang melakukan kesalahan minum arak yang wajib dikenakan had tertakluk kepada syarat berikut. Yang pertama baligh, ya, dewasa lah mengikut perhitungan syarat. Ya. Yang kedua berakal, orang yang punya daya pemikiran yang sempurna dan waras. Ya. Ketiga kemahuan dia sendiri, tidak dipaksa. Minum tu bukan paksa orang. Atau minum itu masuk ke dalam rongga melalui mulut, ya. Kok masuk kok tempat lain tak adalah, bukanlah dianggap sebagai minum kan.
Okay, kanak-kanak yang belum balik atau orang gila yang minum arak tidak boleh dikenakan hukuman had ke atas mereka. Kerana perbuatan mereka tidak dianggap suatu jenayah. Yang boleh dikenakan hukuman had berdasarkan hadis rufi al-qalamu an thalatha anis sabi hatta yahtalim wal na'im hatta yastayqiza wal majnun hatta yafiqa. Tidak, Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia, kanak-kanak sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai dia sembuh dari gila. Okay? Jadi sebab tu kalau golongan ini dia minum arak, dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Okay? Mereka yang minum arak dengan dipaksa oleh seorang minumnya tidak boleh juga dikenakan had ke atas mereka berdasarkan hadis Rasulullah rufi'a ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah menghapuskan dosa umatnya yang terlupa, tersalah dan dosa mereka yang dipaksa melakukan satu kesalahan. Jadi bukan kemahuan sendiri, ya. Dia dipaksa untuk melakukannya. Yang keempat, mereka yang terpaksa minum seperti orang yang sangat dahaga yang boleh membawa kepada maut atau menyebabkan seorang itu binasa dirinya dan tidak diperolehi minuman yang lain kecuali arak. Maka dalam kes ini tidak boleh dikenakan ke atas mereka hukuman had berdasarkan dalil faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa terpaksa memakan kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas dalam memakannya atau meminumnya, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan akhir sekali, jika arak itu masuk ke dalam rongga melalui jalan lain daripada mulut, seperti melalui suntikan. Ada ke orang nak suntik arak? Tak tahulah, kan? Ya. Atau ditebuk lubang di leher dan seumpamanya, maka dalam kes ini tidak boleh dikenakan hukuman had atas mereka yang melakukannya. Ya. Jadi itu adalah 4 syarat bagi membolehkan seorang yang minum arak itu dikenakan hukuman hudud. Wallahu alam. Kalau ada soalan lah. Sama ada yang berkaitan dengan kuliah hari ini ataupun tak. Kalau ada. Ada? Okey, kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.